Ya, Assalamualaikum Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri Muammar dan Mahira hari ini. Apa kabar? Ya, berkabar baik. Alhamdulillah. Kita harapkan juga ya Hayati dalam keadaan baik pada pagi ini. Dan kita terus saja serahkan kepada Nur Hayati untuk berkongsi maklumat dan juga informasi dari daerah Belait. Silakan Nur Hayati. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah kita diketemukan lagi pada hari ini Auda, dan ingin kita kongsikan kepada Auda keadaan cuaca di daerah Belait pada awal pagi tadi hujan ya. Namun demikian beberapa batang jalan raya dalam keadaan yang basah. Jadi kita mengharapkan nebis kita dalam keadaan yang baik, dan juga pastikan kenderaan nebis kita juga dalam keadaan yang baik. Dan sama-samalah kita mematuhi sebarang undang-undang dan juga undang-undang ya jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Baiklah, sebelum kita sama-sama menyaksikan satu bahan visual istimewa untuk hari ini, apa kata saya sampaikan dulu beberapa info semasa dan juga ucapan hari raya, yang mana pada hari ini 27 hari bulan Mei 2020 hari Rabu, lawatan dari rombongan timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama bagi meninjau persiapan masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bagi sembahyang fardu Jumaat nanti akan diadakan ya, yang mana bagi peringkat daerah Belait akan bermula jam 9 pagi bertempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Masjid Lorong 3 Selatan Seria, Masjid Zainab Lumut dan juga Masjid Kampung Sungai Liang. Dan sekarang saya bacakan beberapa ucapan Hari Raya yang telah pun kita terima. Yang mana ucapan Hari Raya Aidilfitri, Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Siti Haniza binti Azari dan juga Pengiran Muhammad Fazila bin Pengiran Ali serta keluarga, dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga, saudara mara dan sahabat handai dan juga ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Penaga. Daripada Wati dari Kampung Penaga ditujukan buat suami tersayang Awang Izam yang bertugas di Pelantar Luar Pantai Champion 7 dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada isteri dan anak-anak di rumah, dan juga ucapan Selamat Hari Raya ini daripada Awang Masbun bin Haji Zaini dari Penaga Seria ditujukan kepada saudara mara di negara jiran Miri, khususnya buat kakak dan abang di Krukop Miri, Hajah Salhah dan suami serta keluarga di Bumiko Miri, Hajah Rohaya binti Haji Jimmy serta keluarga, Hajah Lipah dan Arpah Yusof serta keluarga di Kampung Mumung, dan khas buat staf dan teman-teman di Pusat Dialisis di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, itu dia beberapa makluman dan juga ucapan Hari Raya yang telah pun kita terima, dan sekarang kita sama-sama saksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Kami ini masa ni menumpang pulang. Ini tanah orang pulang. Mula-mula tanah paciku pulang ni. Paci sebelah lakiku. Dijualnya. Kalau macam akulah, apa yang perlu, yang paling kami perlu masa ni lah tempat tinggal lah, rumah sendirilah. Kira macam berumah sendiri, bukan menumpang di rumah orang lagi apa kan? Jika kita merasakan hidup ini sukar, masih ramai lagi mereka yang tidak bernasib baik dalam kehidupan. Bayangkan, ruang bilik tamu kecil, di sanalah tempat tidur 6 beranak ini. Walaupun dipisahkan dengan satu bilik kecil khas untuk anak perempuannya yang telah berusia 18 tahun. Jika dilihat keadaan rumah keluarga ini, memang tidak selesa. Tetapi itu sahaja pilihan yang ada menjadi syurga buat satu keluarga untuk berlindung daripada panas dan hujan akibat kesempitan hidup, sekalipun anak-anaknya tidak merungut. Kalau waing kami menyambung dari rumah atau paciku di sebelah. Oh, karena kena macam dulu kami ni
pakai generator pula. Masih aku dalam Pantang tu, ada tu aku bekerja di pasar rahmat tua aku. Kerja aku balik Patang, macam tu dapatlah dalam berapa 20-30 satu kan. Tentu aku bagi satu. Pakai beli pampers kan, susu anak apa. Tapi ada, sudah orang tahu tu, adalah orang bersedekah apa kan. Oh. Macam dari bantuan-bantuan lain ada juga? Masa tu aku belum dapat bantuan apa-apa tu. Sudah ya masuk dalam 4 bulan, 5 bulan kah. Baru aku dapat bantuan dari PIM tu. Aku ni kadang-kadang aku juga berjual kelapa tua, kelapa muda. Tapi tidak selalu lah. Kalau dulu-dulu lah, ini ada berkereta, tidak jual lagi. Tapi kadang-kadang kalau ada orang minta urut, ngurut juga. Urutnya kita? Oh, kadang-kadang menolong dia bagian kampung MPK, bagian kampung. Diorang menyuruh membuat ikan tu, membuatlah. Ada juga uleh sikit-sikit kan. Macam laki kita apa? Lakiku masa ni indah pulang tetap bekerja tu. Ia masa ni menolong indongnya bah. Berjual daging di pasar macam buat garai dia tu warung di Sungai Liang tu. Ya durang tinggal Sungai Liang kan. Dulu ya ikut berkabun. Kita pakai menyampul-nyampul kita ada belanja. Oh, sikit-sikit lah. Tidak banyak, ada jual sikit lah. Diimpit dengan kesusahan serta reda dengan situasi keadaan. Anak-anak sepasang keluarga ini sudah lali serta memahami keperitan hidup di tanggung mereka yang serba kekurangan. Puasa, raya atau hari biasa tetap sama bagi mereka. Tiada istilah makanan istimewa sebagai juadah di hari Lebaran. Kerana bagi pasangan keluarga ini, apa yang ada untuk mengisi perut mereka anak beranak itu sudah cukup membuatkan mereka bersyukur. Anak-anak mereka tidak banyak kerenah, seolah-olah memahami kesusahan dan keadaan ini menyebabkan mereka lebih matang daripada usia mereka. Sedih juga rasanya lah. Kadang-kadang kamu lihat kan, orang kan, ada macam atau orang lain kadang-kadang macam kadang-kadang beli baju baru apa semua. Tapi apa tu ni orang? InsyaAllah ni orang ada dia orang atau bersedekah apa kan? Ada juga kan dia tu. Macam mana aku ni ada juga orang bersedekah baju tu. Kadang-kadang aku balikan juga tu. Kalau kelulusan itu kan, ini first tahun yang pertama kali lah ada berkereta ni, ada ke mana-mana kami. Macam entahlah, mungkin minta ambil mentua apa-apa. Hidup ini memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, sementara perjuangan memerlukan ketabahan. Walaupun pendapatan seharian bergantung kepada suami dengan pelbagai kerja dilakukan, namun mereka bersyukur kerana walaupun hidup susah, sebagai ibu, Asliza sentiasa memberi perhatian serta gelakan kepada keenam anaknya menumpukan pembelajaran mereka masing-masing. Biarpun apa yang terjadi, hanya kejayaan melalui pembelajaranlah sekurang-kurangnya dapat mengubah nasib mereka. Orang ni kalau itu anda pulang tu, kalau di rumah belajar pulang. Ada yang dah belajar lah, job cakap semua belajar lah tu lah. Belajar sendirilah. Belajar sendiri. Oh, kalau aku mengajar juga, aku ni dah job pemandai. Dia jual tu lah. Oh, benar juga. Dorang ni nada ni tuition ni, nada tuition apa? Dorang ada bantuan kan? Ada yang bantuan bayarkan, ada yang tidak. Anak-anak tu berharap anak dapat iyalah belajar bana-bana orang, dapat mengubah kehidupan orang. Bukan untuk kami, untuk dorang lah. Kadang-kadang pandai juga marah anak-anakku ni kalau dorang macam belajar benar-benar kan. Nyangku macam mana kemudian harinya nyangku, dan kan ikut cara hidup susah juga macam mana nyangku. Payah juga. Jadi biar Indong merasa jangan anak merasa. Yalah, ya satu saja nyangku. Pelajaran yang penting nyangku, dapat mengubah kamu nyangku. Lain tak nyangku. Kalau kamu belajar, ada kerja, ada masa depan kata. Kalau kamu ikut macam orang tua dah susah, kamu mau ikut orang tua susah juga nyangku.
Keperitan hidup sebuah keluarga ini telah membuka mata kami betapa susahnya perjalanan kehidupan mereka mengharungi serta menjalani takdir yang dialami. Sumbangan seadanya di atas keprihatinan masyarakat kita tersentuh di hati melihat akan kesusahan sebuah keluarga yang harus dibantu. Sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan keluarga ini dalam sama-sama menyambut suasana hari Lebaran. Hidup ini memang penuh dengan ujian dan dugaan. Apa saja yang ditakdirkan mempunyai tujuan dan hikmahnya tersendiri. Bagi Dayang Asliza, dalam renungannya yang jauh tiada penghujung, hidup ini perlu ditempuhi. Pengorbanan tidak mengenal usia, sesukar dan kepayahan manapun hidupnya. Bagi beliau, tetap menerima hakikatnya.